So siapa yang master buku ni, satu buku ni dah khatam lah, dah khatam buku ni, InsyaAllah dia dah berjaya belajar ilmu forever living daripada A sampai Z. Daripada apa nak buat, apa tu forever, macam mana nak buka forever pada prospek, cara nak cari prospek, leads, cara nak bina network, cara nak jaga network. Semualah, semua ilmu-ilmu yang ada dalam forever living semua dia dah belajar. Bila mana? Bila dia khatam buku Guide to GP Trainer ni. So siapa yang tak faham pasal buku ni ataupun kekurangan knowledge pasal ilmu usahawan dalam forever living, dia kena khatam buku ni lah. So buku ni saya jangka kalau siapa yang follow, setiap minggu dia akan habis dalam masa sebulan seminggu. Tapi kalau siapa yang belajar skip-skip, dia akan habis dalam masa insyaAllah 6 bulan ke setahun. Dia akan habis lah semua ilmu-ilmu dalam forever living. So pilihan di tangan anda, sama ada anda nak habiskan tahun ni untuk belajar ilmu yang dalam forever living daripada A sampai Z, and then start January, start next year, dia dah start running dah, dia dah start apa nak buat, dia dah start panas, dia dah start enjin, dia dah start pegang misi untuk berjaya dalam forever living tahun 2022. So apa yang kita akan belajar dalam buku ni saya terang secara ringkas, sebab kita akan buat sesi pembelajaran kita setiap hari Jumaat 8.30 malam. Ingat setiap hari Jumaat 8.30 malam sampai 9.30 malam, 1 jam. Kita akan cuba habiskan 1 jam setiap tajuk. So dia ada 6 part. Part 1 sampai 46. Dia ada 41 sampai 46. Kita akan habiskan dalam masa sebulan seminggu. So kelas yang pertama kita akan combine lah part 1 dengan part 2 sebab dia pendek. Okey, part 1 ni apa yang kita akan belajar? Okey, part 1 ni dia akan beritahu kenapa kita nak menyertai pemasaran berangkaian. Kenapa nak kena join network marketing? Apa perbezaan network marketing dengan konvensional? Apa perbezaan network marketing dengan business trading? Apa perbezaan network marketing dengan bisnes-bisnes lain? Kat situ bila kita belajar pasal ni, kita akan nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara bila kita compare bisnes konvensional dengan bisnes network marketing. Dekat situ ada point tak untuk bila kita nak present bisnes dekat somebody yang dah buat bisnes? Adalah, sebab kita dah ada orang panggil, kita punya touch hati dia untuk dia terbuka hati, dia nampak profit lebih banyak dekat network marketing. Dia akan nampak modal lebih kecil dekat network marketing. Itu semua kita akan belajar kupas masa part 1. So dia tahu lah nak cari prospek, bukan prospek yang tak berniaga saja. Dia akan boleh tarik prospek dia punya circle yang duk berniaga keliling dia semua, dia boleh tarik prospek macam tu sebab dia ada knowledge. Dekat part 1 ni, kenapa nak menyertai forever living? Dah pilih platform network marketing antara bisnes yang mudah, dan platform yang mana yang dia nak kena pilih? Sebab apa nak kena pilih forever living? Apa perbezaan forever living pula dengan network marketing yang lain? Itu dia akan belajar dalam part 1. Dan kenapa menyertai BOI sistem? Sebab sistem advertisement ni antara sistem yang dah sukses di seluruh dunia, dan dia antara grup yang paling besar di Asia. Grup forever paling besar dekat Asia, grup advertisement ni lah. Dan 3 grup. So sebab tu kita tengok grup advertisement ni bila buat event kat hotel-hotel, semua nak buah dia semua kereta besar-besar habis. Kan, kereta Mercedes, Mustang, macam-macam dekat depan hotel. Sampai orang yang kerja hotel, manager yang kerja hotel tanya, buat apa sebenarnya ni? Bukan main game, tapi yang ni bisnes yang dah well established, bisnes yang well known, bisnes yang dah lama pun, 42 tahun dah. Bukan money game 2-3 tahun dia kena dengan kerajaan kan. 2-3 tahun free saya kan. Kalau kata dapat 43 tahun tu bukan main-main lagi lah. Bukan money game lah. Maksudnya bisnes yang long term. Kalau kita nak buat bisnes, jangan buat bisnes lompat-lompat. Jangan buat bisnes short term. Hari ni buat, nanti 2-3 tahun lagi buat benda lain pula. Sebab company tutup, plan lari, ada benda yang tak kualiti, buat lain pula kan. So bila kita lompat-lompat, kita start dari mana? Kita start pada kosong balik lah. Dan naik sampai 10, buat benda lain pula. Start pada kosong balik. Bila nak maju?
tak sukses. Duk taruh tu lah kan. So jangan buat bisnes macam tu. Bila dah sampai 10, kita mesti nak pergi sampai 11, nak pergi sampai 12, nak pergi sampai 78, level 89 kan, nak pergi sampai atas, nak sukses, nak income berganda-ganda kan. Tahun ni 10,000, tahun depan nak 20,000, tahun depan nak 30,000 income. Kalau boleh macam tu lah kan. So kena pilih platform yang betul. So yang tu itu part 1 saya tak mahu cerita kat sini kan. So tak boleh masuk kelas, tak payah masuk kelas dalam depan kalau saya cerita kan. Okey, yang tu part 1. Macam mana kita nak opening, open mind golongan-golongan yang dah biasa buat bisnes ataupun dah terdedah dengan bisnes, ataupun yang ada bad experience dengan bisnes lama kan. Semuanya dia akan nampak kat part 1 ni bila kita cerita. And then apa dengar dalam hati pula, tak boleh cerita kalau dengar dalam hati. Okey, lepas tu part tu. Okey, boleh dengar tak saya apa dengar dalam hati pula, tak boleh cerita kalau dengar dalam hati. Okey, okey, yang ni part tu. Okey, part tu pun kita akan cerita dalam kelas yang sama juga. Maksudnya hari Jumaat malam tu, minggu depan kita akan buat part 1 dan part 2. Okey, part 1 dan part 2. Part 2 ni macam mana, bagaimana buat forever living business presentation kepada prospek. Tajuk besar dia. Selalu kita dah belajar macam mana cara kita nak open business kat forever, business kat prospek. Ni macam mana kita nak buat presentation. Means bila prospek kita tadi dah dengar opening kita, business yang kita join ni, platform yang tepat dah. So dia dah dengar apa marketing plan dalam forever living. Betul tak? Sebab apa nak pilih forever living. So yang tu part 2. Kita akan ajak dalam part 2 lah. Okay, kita tak mau cerita lah kat sini, rugi dah cerita. Nanti apa tak masuk kelas. Okay, so minggu pertama dah habis. Okay, masuk minggu kedua kita akan cerita part 3. Okay, part 3 ni apa? Part 3 ni 5 langkah untuk bermula. So kalau orang tanya kita forever living ni kerja dia macam mana? Ada orang tak biasa buat bisnes kan, dia biasa makan gaji je. Dia tanya kita, buat forever living ni kena buat kerja 8 jam sehari ke? 12 jam sehari ke? Ada. Dalam bisnes kita yang manage masa kita sendiri. Kalau kita buat kerja macam kerja makan gaji, maka cepatlah kita punya bisnes berkembang kan. Sebab sehari bila orang forever living buat bisnes 2-3 jam saja, 2 jam, 3 jam saja buat kerja kan. Tapi kalau kita boleh buat kerja sehari 8 jam macam kerja makan gaji juga, cepatlah kaya. So 5 langkah untuk bermula di forever living. So kat sini dia akan senaraikan apa yang orang forever living kena buat untuk bermula di forever living. Ini part 3. Macam mana nak gerak kerja orang forever ni macam mana. Kita okey buat forever tapi dah tak belajar benda ni, kita lost, tak tahu nak buat apa dalam forever living. Dah join lah member, dah join lah jadi VIP dah. Tapi tak tahu nak mula tu macam mana. Gerak kerja tu tak tahu macam mana. Sebab kita tak ada perancangan, kita tak ikut sistem apa yang dia ajak, apa yang kita perlu buat sebenarnya untuk bermula. How to start sebenarnya. Tajuk dia tu how to start lah. 5 langkah untuk bermula dalam forever living ni adalah how to start your business in forever living. Semua dah dia ajak sebenarnya. Part 3. Okey. Minggu ketiga kita akan belajar part 4. Okey, part 4 ni penerangan 5 sisi case kredit. So apa tu sisi nak faham pasal case kredit ni, nak faham pasal mata wang dalam forever living. Sebab forever living tak pakai ringgit Malaysia. Forever living tak pakai USD. Untuk nak kira nak naik pangkat ni, dia kira mata wang forever. Kalau pakai USD, orang Jepun tak faham, orang Jakarta tak faham, orang Thailand tak faham, orang Malaysia tak faham. Sebab setiap negara dia berlainan mata wang kan. So dia guna istilah CC, case credit. So kita nak faham case credit ni bukan saja faham dari segi CC, tapi nak faham dari segi cara pengiraan CC. Setiap produk tu ada CC dia. Nak faham macam mana nak selesaikan 5 CC. So orang forever living yang mana aktif untuk jadi usahawan, yang fokus, yang nak berjaya, yang nak income banyak, macam golongan-golongan yang dah berjaya dalam forever living, dia setkan matlamat 5 sisi. Tapi 5 sisi ni bukan maintain. Sebab kalau maintain, tak buat 5 sisi pangkat turun lah, betul tak? Yang ni tak buat 5 sisi, tidak setahun pun pangkat duduk macam tu juga. Tak ada maintain lah, hang duduk maintain pangkat tu je lah. Tak turun-turun pangkat. So forever living tak ada maintain. Tapi bagi yang nak berjaya dalam forever living, buat 5 sisi, dia boleh override, dia punya discount up to 5% lagi kan. Dari supposedly 30%, bila dia aktif dia akan jadi 35%. Tahu? Tahu ya? Ada yang tak tahu. So bila aktif banyaklah benefit yang profit yang company akan bagi.
selain daripada dapat overriding group. Ingat, overriding group orang insurans ni dan jadi manager baru dapat overriding group. Selagi dia tak manager, dia tak dapat overriding group, dia buat sales sendiri lah personally. Tapi forever living tak. Jadi VIP dah boleh dapat overriding group macam manager kat insurans. Best ke tak best? Best lah. So kita akan belajar pasal CC. Part 4. Okay, memahami 5CC, cara nak kira CC, ikut pangkat, assistant supervisor, assistant manager. Pengiraan CC setiap produk secara detail kita akan kira dalam kelas tu. Kenapa perlu selesaikan 5CC? Sebab apa pentingnya buat 5CC? Kan? Okey, dah faham lah penting nak buat 5CC ni. Bila kita tahu kepentingan 5CC, sebenarnya rugi untuk kita tinggal 5CC kalau orang dah faham apa yang company nak bagi bila kita buat 5CC. Tapi bila kita dah start buat 5CC, kan, macam mana kita nak fokus buat 5CC setiap bulan tu, dia akan ajak kita bagaimana ada gerak kerja, ada cara-cara nak bagi capai 5CC tu pun kita akan ajak dalam kelas. Banyak cara, ada 4 cara sebenarnya. Ni rahsia yang siapa tak join nanti kelas rugi. Kan? Okey, cara keempat sama macam-macam lah nanti kita belajar. Okey, monitor CC dengan website. So Forever Living ada apps, kan, app Forever to You tu. And then kita ada website. Website ni pun ramai juga VIP kita, group wannabe especially tak faham lagi pasal adanya website free untuk kita. So ada website free. Nanti dalam kelas tu kita akan belajar practically macam mana kita nak buka website Forever Living. Rugilah apa tak tahu yang Forever Living bagi website kat apa. Okey, lalu kita ada insentif Forever Living. Okey, ni kita akan belajar pada insentif. So means step by step kita akan belajar daripada macam mana nak faham buka bisnes kat orang, prospek, macam mana kita sendiri nak faham Forever Living, macam mana kita nak bekerja, nak buat gerak kerja dalam Forever Living, macam mana nak kira bonus kita, macam mana nak kira nak target kenaikan pangkat, macam mana nak buat 5CC, macam mana nak capai insentif yang ada dalam Forever Living. Sini 5 kunci kejayaan dalam Forever Living, contohlah 5 kunci kejayaan dalam Forever Living. Itu first kali 5CC. Dia ajak, okey, bila kita dah VIP, target pertama kita kalau nak berjaya dalam Forever Living adalah tangga pertama tu 5CC. Kalau dah berjaya buat 5CC, kan, kita kena monitor anak buah kita. Bila kita buat 5CC, kita akan jumpa ramai orang tak? Ramai tak ahli membership, VIP, ramai kan? Daripada orang yang kita jumpa tu dulu, tengok potensi yang ada pada orang yang kita jumpa tadi tu. Ada yang VIP, potensi lah. Ada ahli yang minat niaga duduk fight, nak jadi VIP tu potensi lah. So daripada yang potensi tadi, kita ajak dia macam mana nak settle 5CC. Bila daripada dapat settle 5CC, a few member share partner kita dapat settle 5CC, kita ada kat Alert Ambassador. Kita bukan lagi bekerja bersorangan, tapi kita dah start guide anak buah kita untuk berjaya juga. So kita ada kat Alert Ambassador. Even 2-3 orang yang buat 5CC dah sampai Alert Ambassador, nampak kita sekali, kan. And then bila kata anak buah kita dapat ikut gerak kerja kita, dia pun monitor anak buah dia, kan. Dia bukan bekerja seorang lah, dia pun dah start ada group dia sendiri, kecil, walaupun kecil kan, dia dah start monitor. So dia kita dapat capai pula Forever to Drive. Kita dapat capai Forever to Drive. Anak buah kita nak tak Forever to Drive? Oh, mesti dah nak. Forever to Drive ni nak cerita, level 1, siapa yang dapat capai Forever to Drive level 1, income dia di antara 10,000 ke 20,000 yang capai F2D Forever to Drive level 1. Level 2, 20,000 ke 30,000. Level 3, itulah jutawan, 30,000 ke atas. Dan seterusnya lah insentif kan. Jadi kita sampai step by step lah. Kita nak berjaya ni, dia ada proses dia, kan. So boleh dengar tak suara dia? Boleh dengar tak? Siapa yang tengah live boleh dengar tak? Okay, okay, and then part 5. Okay, part 5. Part 5 ni apa? Pangkat PIN dalam Forever Living. Kita nak kenal pangkat dalam Forever Living. Selain pangkat tu, kita nak tahu komisen-komisen yang ikut pangkat, kan. Keuntungan dalam pendek cerita lah. Pendek cerita part 5 ni, kita nak kira macam mana nak kira bonus kita, macam mana nak kira keuntungan kita. Kadang-kadang kita jumpa prospek, dia
dah biasa buat bisnes, dia kata bagi take dia pun dia boleh buat jual. Ada kita akan jumpa orang macam tu, orang yang pandai buat sale, walaupun bagi take dia pun dia boleh buat baju, dia boleh buat jual juga. Jumpa orang selling kan. Kat sini mereka suka tengok apa, mereka bukan suka tengok demo, mereka bukan suka tengok marketing plan, tapi mereka suka tengok untung. Kat situ kita belajar ilmu macam mana nak kira bonus dalam Forever Living. Dia akan terinspirasi sebab Forever Living antara company yang bayar the highest paid dekat dia punya agent. So siapa yang belajar cara nak kira keuntungan bonus dalam Forever Living, jangan miss kelas setiap minggu hari Jumaat 8.30 malam. Jangan miss kelas. Kita akan belajar dari A sampai Z. So jangan miss. So semua kita akan belajar terus. So target tahun ni, tahun kita belajar ilmu Forever A to Z. Tahun depan kita lari terus, tekan minyak terus sampai habis kan. Tahun 2022 ni tahun kita sukses pula. Orang lain je sukses, orang lain yang jaya kan. Pegang azam betul-betul untuk kita buat berjaya dalam Forever Living. Sebab kita ilmu yang ada dalam Forever Living semua kita dah settle lah dalam bulan Disember ni kalau boleh. Nah, okey. Kita nak cerita lebih-lebih tak mau, sebab nak cerita benda yang sebulan punya mata pelajaran dalam masa singkat ni mustahil lah kan. Tapi saya just cerita pasal tajuk-tajuk dia yang kita akan belajar tadi nanti. Banyak lah sebenarnya. Okey, sampai part 6 lah. Saya duduk slide ni lama kan. Okey, part 6 secara practically kita akan belajar insyaAllah. Part 6 Forever Incentive untuk semua pangkat PIN. Ini insentif-insentif yang kita akan belajar yang ada dalam Forever Living. So insentif dalam Forever Living ada dua. Satu local insentif, satu lagi international insentif. So apa tu local insentif, apa tu international insentif, nanti kita belajar. F2D kita akan belajar. Local trade, macam mana nak capai local trade, siapa yang banyak melancong. So kita akan dapat local trade. Nama aja local trade, tapi company ni kan company mega. So local trade, maksud dari local trade di seluruh negara-negara jiran. Ada masa yang kita pergi Jepun, ada masa kita pergi Taiwan. Yang tu masuk dari local trade, bukan Langkawi ke, Sabahan ke, Pulau Pontian ke. No, that is not true. That is not true. So insentif 3 manager retreat ni di seluruh Eropah ataupun di US, ikutlah. So penajaan untuk trip local trip ni ditaja 100% oleh Forever Living. Sepasang 50,000 masuk tiket flight, hotel pun, makanan dan semua lah, semua. So syarat capai dia pun mudah saja. Dapat capai 30,000 sebulan bersama grup, dan 12 bulan tak pernah jatuh sale 30 bawah pada 30,000, layak untuk local trip dan Eagle Major Retreat. Eagle Major Retreat saja 50,000 sepasang macam 2 tiket. Means 30,000 susah, 30,000 senang lah check. So kita buy group. Kalau seorang susah lah, kalau buy group tengok orang tu dah 30,000 bagi dia ingat personal ke rendah lah, bagi dia rendah lagi 30,000, padahal buy group. Bayangkan kita buat sale RM3,000 kan, ada 10 orang lagi yang bawah kita pun buat benda yang sama, yang menjaga bawah kita 10 orang. Capai tak 30,000? 9 orang kata. Capai lah 30,000 sebenarnya. Macam tu senang je, insyaAllah. Boleh. So setakat tu dulu saya punya presentation pasal buku guide to GEP trainer ni. Dan saya harap ramai-ramai lagi kita bangunkan anak buah kita, dawan kita untuk sama-sama join. So beza, kita ada 3 kategori kat dalam grup ni. Satu kategori customer ni mungkin dia nak makan produk je, dia belum lagi terbuka hati untuk join business. Just nak makan produk sebab produk kita awesome sangat. Banyak testimoni and insyaAllah alhamdulillah. Dan kategori yang kedua adalah fighter. Fighter ni dia dah hafal macam mana nak bekerja dalam Forever Living. Dia dah hafal GEP, Global Entrepreneur Federation. Maksudnya dia boleh present business Forever Living kat prospek. Dia tahu nak cari prospek. Dan itu adalah fighter. Tapi yang ketiga yang lebih besar pada fighter adalah leader. Leader ni, apa beza leader dengan fighter? Fighter dia just tahu buat kerja. Tapi leader ni dia pandai manage, dia pandai buat kerja dan dia pandai manage. Dia pandai tarik, attract. So dia pandai tarik
prospek, tarik grup dia, masuk join kelas, join seminar untuk sama-sama bina network juga. Yang tu leader. So nak jadi fighter ataupun leader, fighter pun bagus, leader lagi-lagi yang bagus. Fighter kalau buat income dalam 2,000, 3,000, leader insyaAllah dia dah start bina income dia dah 5 figures ke atas. Bila dia capai dapat bawa ramai orang join business dan buat business dan cipta ramai fighter. So kalau boleh jadilah as a leader. Sebab kita leader ni kita kena tunjuk contoh yang teladan yang baik. Kita kena banyak respon, kita kena banyak ke depan. Kalau orang suruh jadi MC, kita jadi MC. Kalau orang suruh kita buat kelas, kita buat kelas. Orang suruh buat coaching nak buah, coaching nak buah. Itu leader kan. Bila kita leader, insyaAllah kita punya income pun as a leader ni income lah kan, 5 figures ke atas insyaAllah. So saya rasa setakat tu dulu saya punya pembentangan untuk kelas yang kita akan belajar dalam masa sebulan ni. Kita akan khatam on December. Mungkin Januari seminggu selepas Januari baru habis lah. Ataupun dalam masa 2 bulan ni ke kan, sebab tajuk dia besar. Tapi siapa yang hafal ni A to Z, insyaAllah dia tak lost lah. Bagi saya dia tak lost lah. Sebab ilmu yang ni kadang-kadang macam ni lah, kita pergi masjid, orang nak hafal kitab yang dia belajar tu masa setahun ke 2 tahun nak baru habis daripada muka buku ke muka buku. Sebab main masjid pun, ustaz yang main ke masjid tu bukan hari-hari main kan, seminggu sekali, 2 minggu sekali baru main kadang-kadang kan.